Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurhaniza dan rakan-rakan semua. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk yang diberikan iaitu cara menganalisis data ujaran menggunakan perisian perat. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Nur Farah binti Zulkufli, saudari Fatih Nur Syafiqah binti Rosli, saudari Nur Amaniza binti Muhammad Walila dan juga saudari Amira Sofia binti Hashim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin. Baiklah, saya akan membentangkan berkaitan dengan konsonan yang telah dipilih bagi membuat analisis data menggunakan perisian perat. Kami telah memilih dua konsonan, iaitu konsonan plosif bila-bila tak bersuara yang dilambangi oleh abjad fonetik antarabangsa P dan konsonan plosif bila-bila bersuara yang dilambangi oleh abjad fonetik antarabangsa B. Kedua-dua konsonan ini telah diletakkan di awal, tengah dan juga akhir perkataan. Contoh ayat yang kami bina ialah Bapa, Pablo, tangkap Arnab. Seterusnya ialah berkaitan lokasi data dan juga butiran perakam. Rakaman suara telah dibuat di 3 lokasi yang berbeza, iaitu dalam rumah, luar rumah dan juga dalam kereta, bagi mendapatkan data ujaran bunyi. Bagi butiran perakam pula, kami telah menggunakan rakaman suara seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang mempunyai alat artikulasi yang sempurna. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amaliza akan terangkan bagaimana data dianalisis sehingga mendapat spektrogram. Yang pertama, kita buka perat terlebih dahulu dan akan keluar dua tertingkap, iaitu perat objek dan perat picture. Kita pergi kepada open, kita read from file untuk kita lihat atau masukkan rakaman suara kita. Kemudian kita view and edit dan kita dengar sekali lagi untuk rakaman suara. Bapa, Pablo, tangkap Arnab. Bapa, Pablo, tangkap Arnab. Bapa, Pablo, tangkap Arnab. Terdapat 3 ulangan ayat yang sama, jadi kita nak potongkan dia kepada 3 data ataupun 3 ayat. Terlebih dahulu saya akan potongkan untuk ayat pertama. Saya pergi kepada file, saya save selected sound dan saya namakan sebagai data ayat 1 luar rumah. Dan saya save. Sama juga untuk ayat kedua dan ketiga, saya tutup tertingkap perat objek. Kemudian saya pergi kepada open, saya read from file sekali lagi. Untuk saya dengar kembali data ayat 1 yang telah saya potong. Saya pergi kepada view and edit. Kita dengar kembali. Bapa, Pablo, tangkap Arnab. Terdapat 4 perkataan dan kita boleh dengar konsonan plosif bagi p dan b di awal kata, tengah kata dan akhir kata. Jadi saya ingin potongkan keempat-empat perkataan ini. Saya pergi kepada select, tukar satu dan saya pergi kepada file, saya save selected sound dan saya namakan sama seperti bunyi tadi, itu bapa. Begitu juga dengan perkataan kedua iaitu Pablo. Saya pergi kepada select, dan saya savekan sebagai sama seperti bunyi tadi. Begitu juga dengan perkataan terakhir iaitu perkataan Arnab. Saya selaraskan potongan satu supaya mudah untuk kita pastekan dia dalam words nanti. Setelah keempat-empat ini selesai saya cincang ataupun potong, kita tutup tertingkap perat objek, kemudian kita pergi kepada dokumen. Dan saya telah createkan satu folder, itu saya namakan sebagai data luar rumah. Jadi saya akan copy keempat-empat perkataan ini
dan saya masukkan ke dalam satu folder supaya mudah untuk saya buka di dalam tertingkap perat objek. Kemudian kita pergi kepada open sekali lagi, kita read from file, kita buka folder data luar rumah, kita open, kemudian kita copy keempat-empat perkataan ini dan kita masukkan ke dalam perat objek. Okey, ini adalah keempat-empat bunyi perkataan kita. Kita pergi kepada bapa, kemudian kita view and edit. Kita boleh dengar terlebih dahulu. Bapa. Okey, ini adalah bunyi bapa. Kita nak tengok spektrogram, kita pergi kepada spektrum, kita show spektrogram. Kemudian ini adalah gambar spektrogram. Kita nak pindahkan dia ke dalam perat picture, kita pergi kepada spektrum, kita pin visible spektrogram, kemudian kita klik OK. Ini adalah gambar spektrogram bagi perkataan bapa. Kemudian saya telah print screen, saya telah pastekan ke dalam Word. Okey, ini adalah gambar spektrogram untuk perkataan bapa. Sama juga dengan perkataan-perkataan seterusnya bagi data dalam rumah dan juga dalam kereta. Saya, Amira Sofia, pemegang kad matrik 152022, akan meneruskan pembentangan berkaitan ciri akustik bunyi asas pada gelombang bunyi. Ciri-ciri akustik bunyi asas pada gelombang bunyi terbahagi kepada 3 ciri, iaitu masa mula bersuara yang kita kenali sebagai MMS, tengah kata dan di akhir kata. MMS ini biasanya berada pada awal perkataan yang diwakilkan dengan corak duluan suara dan juga corak tundaan suara. Corak duluan suara bermakna suara ataupun gelombang bunyi keluar terlebih dahulu, barulah wujud transition burst of noise yang kita label sebagai TBN, iaitu garisan lurus yang jelas yang terdapat pada spektrogram selepas plosif awal kata dikeluarkan. Corak tundaan suara pula menunjukkan TBN mendahului suara ataupun gelombang bunyi yang dihasilkan. Ini bermakna ianya berada sebelum plosif awal kata dikeluarkan. Ciri tengah kata dan akhir kata pula dapat dilihat di antara konsonan duluan sehingga pembentukan sekatan untuk bunyi konsonan yang berikutnya. Oleh sebab itulah, bunyi vokal di antara dua konsonan ini dipanggil sebagai tempo vokal. Seterusnya, saya Nur Farah akan menerangkan tentang data dalam kereta untuk perkataan bapa. Kita lihat terlebih dahulu untuk konsonan plosif bilabel bersuara B di awal kata. Anak panah berlabel A yang berwarna merah menunjukkan bermulanya corak duluan suara dan anak panah berlabel B pula menunjukkan berakhirnya duluan suara atau juga dikenali sebagai transition burst of noise yang telah dilabel sebagai TBN. Kita lihat pula konsonan bilabel P tidak bersuara untuk posisi tengah kata. Untuk anak panah berlabel A yang berwarna biru menunjukkan permulaan tempo vokal, manakala anak panah berlabel B menunjukkan berakhirnya tempo vokal atau transition burst of noise. Untuk perkataan kedua iaitu Pablo pula, kita lihat konsonan P di awal kata. Seperti yang kita lihat dalam gambar rajah, anak panah berlabel A yang berwarna biru menunjukkan corak tundaan suara, manakala anak panah berlabel B menunjukkan berakhirnya corak tundaan suara atau dikenali sebagai TBN. Kita pergi pula kepada konsonan B di tengah kata iaitu blow. Anak panah yang berwarna merah berlabel A menunjukkan permulaan vokal dan anak panah berwarna merah berlabel B menunjukkan berakhirnya tempo vokal atau juga dikenali sebagai TBN. Huruf vokal ini kita dapat lihat melalui bar horizontal gelap yang terbentuk pada jalur spektral frekuensi. Okey, kita lihat pula kepada perkataan tangkap iaitu konsonan plosif bilabel tidak bersuara P yang berada di akhir ayat. Anak panah berlabel A berwarna ungu menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah berlabel B berwarna ungu menunjukkan berakhirnya tempoh vokal atau juga dikenali sebagai transition burst of noise yang telah dilabel sebagai TBN. Untuk gambar rajah seterusnya, kita lihat perkataan anak iaitu menunjukkan konsonan plosif bilabel bersuara B yang berada di akhir ayat. Anak panah berlabel A yang berwarna ungu menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah berlabel B yang berwarna ungu menunjukkan berakhirnya tempoh vokal atau juga dikenali sebagai TBN. Seterusnya, rajah di atas menunjukkan data dalam rumah. Bagi perkataan bapa, konsonan plosif bilabial bersuara iaitu B berada pada posisi awal kata. Anak panah yang berwarna merah berlabel A menunjukkan corak duluan suara. Anak panah berwarna merah berlabel A menunjukkan permulaan tempoh corak duluan suara, manakala anak panah berlabel B berwarna merah menunjukkan berakhirnya tempoh duluan suara dan terdapat juga transition burst of noise yang dilabel sebagai TBN di situ. Beralih pula kepada konsonan plosif bilabial tidak bersuara iaitu P yang berada pada posisi tengah kata. Rajah ini juga menunjukkan tempoh vokal dan tempoh plosif bunyi bilabial tidak bersuara konsonan P.
anak panah biru yang berlabel A menunjukkan permulaan tempoh walker dan anak panah berwarna biru berlabel B menunjukkan pengakhiran tempoh walker. Ia juga berada pada posisi yang sama dengan transition burst of noise yang ditanda dengan TBN. Bagi perkataan kedua iaitu Pablo, corak tundaan suara pula dapat dilihat melalui raja spektrogram ini. Plosif bilabial tidak bersuara iaitu P berada pada posisi awal kata. Anak panah yang berwarna biru bertanda A menunjukkan permulaan tempoh corak tundaan suara, manakala anak panah B berwarna biru pula menunjukkan pengakhiran tempoh tundaan suara ini. Dan wujud juga transition burst of noise yang dilabel dengan TBN di situ. Beralih pula kepada konsonan plosif bilabial bersuara B yang berada pada posisi tengah kata. Tempoh walker dan tempoh plosif bunyi bilabial bersuara B dapat ditunjukkan dengan anak panah berwarna merah berlabel A sebagai permulaan tempoh walker dan pengakhiran tempoh walker ini berakhir di anak panah berwarna merah berlabel B yang selari dengan transition burst of noise yang ditanda dengan TBN. Diteruskan lagi dengan ciri akustik bagi perkataan tangkap. Konsonan plosif tidak bersuara P bagi kata ini berada pada posisi akhir kata. Dalam rajah ini, tempoh walker dan tempoh plosif bunyi bilabial tidak bersuara P ditanda dengan anak panah ungu berlabel A menunjukkan permulaan tempoh walker, manakala anak panah ungu berlabel B diwakilkan sebagai pengakhiran tempoh walker yang selari dengan transition burst of noise yang ditanda dengan TBN. Bagi perkataan arnab pula, konsonan plosif bersuara P berada pada posisi akhir kata. Dalam rajah tersebut, tempoh walker dapat dilihat permulaannya pada anak panah ungu berlabel A dan berakhir pada anak panah ungu berlabel B yang berada pada tahap yang sama dengan transition burst of noise yang ditanda dengan TBN. Seterusnya, saya akan sambung untuk ciri-ciri akustik bunyi asas pada gelombang bunyi bagi data luar rumah. Bagi perkataan bapa, kita lihat terlebih dahulu untuk konsonan plosif bilabial bersuara B di posisi awal kata. Pada rajah ini menunjukkan corak duluan suara. Kita dapat lihat pada anak panah berwarna merah, label A menunjukkan permulaan bagi tempoh duluan suara. Manakala anak panah berwarna merah, B menunjukkan berakhirnya tempoh duluan suara dan ia juga dikenali sebagai transition burst of noise yang kita labelkan sebagai TBN. Seterusnya, kita lihat pula pada konsonan plosif P di posisi tengah kata. Rajah yang sama menunjukkan tempoh vokal dan tempoh plosif bunyi bilabial tak bersuara, konsonan P. Anak panah biru yang berlabel A menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah biru berlabel B menunjukkan tempoh vokal telah berakhir dan ia juga merupakan TBN. Bagi perkataan kedua, iaitu perkataan Pablo pula, kita lihat dahulu konsonan plosif bilabial tak bersuara, P di posisi awal kata. Pada rajah ini menunjukkan corak tundaan suara. Kita dapat lihat pada anak panah biru yang berlabel A, menunjukkan permulaan tempoh tundaan suara dan anak panah B, berwarna biru menunjukkan perakhiran tempoh tundaan suara dan juga merupakan transition burst of noise yang kita labelkan sebagai TBN. Seterusnya, kita lihat pula pada konsonan plosif B di posisi tengah kata. Rajah yang sama menunjukkan tempoh vokal dan tempoh plosif bunyi bilabial bersuara B. Anak panah berwarna merah yang berlabel A menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah merah berlabel B menunjukkan tempoh vokal telah berakhir dan ia juga merupakan TBN. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri akustik bagi perkataan tangkap. Di sini kita akan lihat konsonan plosif bagi P yang berada pada posisi akhir kata. Rajah ini menunjukkan tempoh vokal dan tempoh plosif bunyi bilabial tak bersuara P. Anak panah ungu yang berlabel A menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah ungu berlabel B menunjukkan tempoh vokal telah berakhir. Dan ia juga kita namakan sebagai transition burst of noise, iaitu berlabel TBN. Bagi perkataan keempat, iaitu arnab, kita lihat pula konsonan plosif bagi B yang berada pada posisi akhir kata. Rajah ini menunjukkan tempoh vokal dan tempoh plosif bunyi bilabial bersuara B. Anak panah ungu yang berlabel A juga menunjukkan permulaan tempoh vokal, manakala anak panah ungu berlabel B pula menunjukkan tempoh vokal telah berakhir dan ia juga merupakan transition burst of noise yang kita labelkan sebagai TBN. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan berkaitan perbezaan rakaman data. Di sini, kita dapat lihat bahawa data yang paling bersih ialah di dalam kereta. Hal ini dikatakan demikian kerana enjin, tingkap dan penyaman udara ditutup menjadikan keadaan di dalam kereta kedap udara. Kemudian, diikuti dengan rakaman kedua bersih iaitu data di dalam rumah di mana terdapat sedikit gangguan bunyi walaupun kipas dan pintu rumah telah ditutup. Akhir sekali, rakaman data di luar rumah merupakan data yang paling kurang bersih kerana terdapat gangguan bunyi persekitaran iaitu bunyi angin yang agak kuat semasa rakaman dijalankan.